kepada perbincangan seterusnya, iaitu kalau tuan-tuan perhatikan di layar ini, ya, kita hanya memberi ulangan, iaitu disyaratkan melafazkan niat tawaf. Ini nak cerita tentang niat tawaf, yang mana sunat, yang mana wajib untuk niat tawaf, ya. Tadi kita dah ceritakan juga lah, yang mana tuan-tuan kalau tengok dalam jenis-jenis tawaf ni, tawaf rukun, tawaf haji, tawaf umrah, tawaf qudum, ya. Jadi tawaf untuk buat haji dan umrah wajib niat masa ihram saja, tapi masa nak tawaf sunat saja, ya, niatkan. Manakala baki lagi yang 5 di bawah tu ialah wajib untuk kita niat tawaf. Disyaratkan melafazkan niat tawaf bagi tawaf berikut. Jadi wajib niat. Nombor satunya tawaf sunat. Niatnya begini: sahaja aku melakukan tawaf sunat 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Jadi niatnya itu wajib kita semua, ya, disyaratkan. Kalau tak niat maka tidak sah. Nombor 2, wajib juga kita niat untuk tawaf wada, tawaf nazar, ya. Sahaja aku melakukan tawaf nazar 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajib juga kita masa nak buat tawaf wada, ya, tawaf wada, kalimah yang mana tepat, tuan-tuan? Wida ke wada? Jawapannya wada, ya. Itu wada. Tawaf wada, sahaja aku melakukan tawaf wada kerana Allah Ta'ala. Sunat 7 pusingan itu sunat saja kot, apa, ya. Yang keempat, tawaf tahiyatul bait, lawan kepada tahiyatul masjid. Ya, pertama kali kita masuk ataupun lepas kita keluar, kita masuk kali semula, buat boleh dalam tawaf, ya. Sahaja aku melakukan tawaf tahiyatul bait 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Lafaznya, ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah yang haram 7 pusingan tawaf, maka permudahkan, terimalah daripada itu kerana Allah Ta'ala. Boleh kita pakai mana-mana itu, ya. Jadi tuan-tuan, ya, yang keempat ini kita akan tawaf dengan pakaian biasa. Pakaian biasa. Manakala bagi yang merah di bawah ni, tidak disyaratkan berniat tawaf bagi tawaf umrah, tawaf haji dan tawaf qudum. Iaitu bagi orang melakukan haji ifrad dan kirana, tidak disyaratkan. Sebab apa? Sebab bila kita niat haji ataupun telah berniat umrah, bermakna kita sudah berniat secara package. Kita dalam sudah ada package dah. Kita niat sekali je. Sebab tu nak tarik balik niat dia tak boleh dah. Dia jalan terus, ya. Sahaja aku melakukan haji dan aku berihram dengan kerana Allah Ta'ala, maka dah di situ ada dalam niat tawaf dah ada, niat sa'i dah ada, bergunting pun semua dah siap dalam package. Begitu juga dengan melaksanakan ibadah umrah. Kalau kita niat sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, dalam tu dah terangkum dah, cukup. Jadi tuan-tuan, saya bawa pakaian ihram ni, tuan-tuan, ya, berkenaan dengan pakaian ihram. Jadi kalau tuan-tuan ada lapangan, tuan-tuan boleh belilah, ya. Jadi kain ihram ni memang mudah juga untuk kita pakai. Saya tunjuklah, ya, bagi orang yang ingin melaksanakan niat haji dan umrah. Dia dah nak niat haji dan umrah, dalam kapal terbang kena pakai ni. Kalau dalam kapal terbang niatnya, kalau naik bas daripada Madinah nak ke Mekah, dia pakai di Madinah dah siap, ya. Jadi bagi orang lelaki, dia hanya pakai macam kain basah mandi itulah, dia pakai saja. Dan di depan ni dilipatkan di depan, bagi nampak di depan ni, supaya pergerakan kita boleh bertemu singsing di depan, ya, supaya kita nak bergerak mudah. Jadi lipatkan di depan saja, lipat, mudah saja. Satu, kain ihram di bawah. Jadi tuan-tuan, saya tak payah buka baju jubah saya ni. Tuan-tuan kalau nak pakai ihram ni, pastikan jubah, pakaian-pakaian yang ada tu semua kena cabut siap-siap. Hatta seluar kecil kita tu, spender kita tu, waktu kita nak pakai pakaian ihram ni pun kena cabut. Ini bagi orang lelaki. Orang perempuan pakai ihram ni sama macam yang ada ni, tutup aurat, pakai stokin. Saya tekan stokin kena pakai. Stokin ni mesti kena pakai. Kalau tidak, dosa dia, ya, salah. Kemudian kalau nak pakai ihram, kepiah semua cabut dulu, jubah, baju, seluar,
keluar kecil dalam apa semua dah tak ada dah. Kira macam kita nak masuk kubur lah, kosong aja, tak ada apa. Lepas tu tuan-tuan, pakaian di atas. Bila kita pakai dalam kapal terbang, kita pakai tutup dulu bahu dulu. Tutupkan kedua bahu dulu. Maknanya semua amalan kita masa dalam ihram semuanya begini bagi orang lelaki. Kita pegang beginilah. Tak adalah kita nak pakai pakaian yang selain daripada inilah pakaian dalam ihram. Bila kita niat, inilah pakaian kita. Kita tutup bahu kanan, bahu kiri. Kemudian pakaian di bawah satu di atas, satu di bawah. Cukup. Jadi inilah daripada dalam kapal terbang kita pakai begini. Kalau sekiranya kita daripada Mekah, daripada Malaysia terus masuk ke Mekah dulu, dalam kapal terbang beginilah. Orang biasa pakai naik kapal terbang ni kasut cantik, pakai coat apa semua. Kita dua lem. Ya, sebab kalau sudah memang saya bawa daripada KLIA tu pakai begini dah. Tak apa saya kata, walaupun jauh lagi kita nak bayanian, kita pakai siap-siap. Ya. Kemudian tuan-tuan bila dah niat, kita pun sahaja aku melakukan umrah daripada ihram dengannya kerana Allah Ta'ala dalam kapal terbang. Sampai di Jeddah kita buat urusan immigration dan semua, sampai naik bas sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah, bila kita masuk dalam Masjidil Haram, kita nak buat tawaf, masa tu baru kita buka kita punya tangan begini. Kita letakkan di bawah bahu, bukakan bahu kanan, tutupkan bahu kiri. Jadi begini. Bagi orang lelaki senang begini. Jadi kita pun tawaf. Kita baca tawaf, doa tawaf pusingan pertama, kedua sampai pusingan ketujuh. Habis saja 7 pusingan. Seledonya tuan-tuan, kalau ada ragu-ragu ke apa, jangan 7 cukup. Tambah satu lagi, 28. Senang. Tuan-tuan cara macam mana? Banyak caranya. Tuan-tuan boleh pakai tasbih. Dah tahu 7 tu. Tuan-tuan boleh bergerak pusing tangan begini. Sekali kena satu waktu pelanting itu dah mana satu. Susah. Jadi tuan-tuan boleh buat cara macam-macam. Yang penting pastikan 7 je. Tangan kita buka. Jadi bagi orang lelaki kadang-kadang bila tersentuh lelaki perempuan, maknanya kita akan tunjuk selain macam mana aurat ataupun wuduk masa berada di sana. Nanti saya akan tunjuk. Jadi bila berada masa tawaf ni tuan-tuan, kita tawaf 7 pusingan. Bila tawaf 7 pusingan dengan sempurna, habis 7, kita tambah satu lagi 8 untuk hilangkan ragu-ragu, mengelakkan daripada ihram tu masih ada. Kita lebihkan tak apa, jangan kurang. Sebab walaupun selangkah kurang, dianggap tidak sempurna tawaf itu. Jadi bila jadi begitu tuan-tuan, kita pun dah habis 7 pusingan, dengan yakin kita lepas tawaf, kita sunat minum air zam-zam. Tutup balik dua-dua bahu ni. Sunatnya tutup balik dua-dua bahu dan kita minum air zam-zam dan sembahyang sunat tawaf. Antara tawaf dengan sa'i tuan-tuan, jangan cepat-cepat gapah-gapah kita pindah kepada sa'i. Ada buat 2 benda. Iaitu pertamanya kita nak minum air zam-zam, yang kedua kita cuba sembahyang sunat tawaf. Lepas tawaf kita buat sembahyang sunat 2 rakaat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana 2 ibadah ini dengan takdir Allah Ta'ala bagi tempoh masa untuk jaga betul-betul tawaf ni. Kalau ada ragu-ragu masa tengah minum tu, aku rasa macam terkentut tadi, rasa macam terkentut, tuan-tuan kena ambil, memang kentut, memang batal. Sebab jangan pindah terus kepada sa'i selagi tawaf ini ada sedikit ragu-ragu. Pastikan betul-betul, sebab 7-8 syarat tadi kita kena jaga betul-betul, macam kita punya nyawa kita. Sebab tawaf ni ibarat nyawa dalam satu ibadah tawaf dan ibadah umrah. Saya pun dah sasul dah ni. Jadi tuan-tuan, masa kita tawaf ni, kita dah habis tawaf pusingan, jangan pindah kepada sa'i. Kita minum air zam-zam dulu, minta Allah Ta'ala bagi ilmu. Kalau ada masalah tu semua, kemudian sembahyang sunat. Biasanya sembahyang ni, tengah sembahyang tu dia datang kan. Oh, dia punya apa? Tempoh. Dia datang, refreshment ke datang, waktu macam-macam kan berfikir dulu apa semua. Dia datang ni. Tu sembahyang sunat tu, falsafahnya. Jangan kalau kita nak pergi selesai kan. Sembahyang dulu. Sembahyang bertenang, berehat, tarik nafas panjang, bilik apa semua. Ada kurang tadi. Baru pergi patah balik. Jangan terus. Jadi satu lagi pesanan kepada tuan-tuan, kalau pergi suami isteri, pastikan tawaf tu biar selesai diri sendiri.
Jangan pergi berdua suami isteri, kalau dah terpisah mula dah akan kabut. Kalau hilang, tak apa. Caranya tuan-tuan ialah bila kita nak mula tawaf, kita dah masuk Ihram tu besar ni. Berjuta orang dalam tu. Orang semua sama je dah semua. Nak cari macam mana nak menjerit, tak dengar dia orang. Ramai sangat. Kalau di sini boleh kita jerit, dengar sepelawa macam tahu. Tapi di sana, tuan-tuan caranya bila dah habis tawaf, kita jumpa di pintu nombor 1 contohnya. Dalam lingkaran tawaf tu kita ada lampu warna kuning, warna biru, warna hijau, warna oranye, warna coklat. Ada 5 lampu. Jadi nombor 1, nombor 95, macam-macam nama. Jadi tuan-tuan boleh pergi contohnya lampu hijau tempat mula tawaf tu, nampak daripada jauh pun. Habis dia tawaf, suami kata, yang kita tunggu di sana. Habis dia tawaf, tunggu sana. Jangan ambil sa'i dulu, tunggu dia terbaca. Biar mati dia rasa. Ataupun nak tunggu sampai lepas sa'i saja. Pun boleh, tak apa. Biar jangan pergi berpasangan, takut nanti berpisah. Bila berpisah nanti dia dah mula kalut nak cari orang, bukan nak selesai ibadah. Sebab kita ada short nanti pada syarat sah tu banyak perkara. Jadi bila tuan-tuan, bila tempoh masa bertenang nak minum air zam-zam ni, janji dekat pintu nombor 1 contohnya, minum air zam-zam itu. Semayang di situ, jumpa balik suami isteri kita. Kita pun selesa semayang, tunggu isteri kita macam mana. Isteri dia datang, dia pun semayang semua. Kemudian baru selesai pergi sa'i. Dari segi praktikalnya memang kena macam tu. Jangan kita duduk kalau nanti semua habis, selesai. Pergi sa'i, begitu juga. Masa sa'i itu walaupun jalan dekat-dekat, nanti bila di hujung nanti dah tak jumpa. Macam-macam cara nanti Tuhan uji macam-macam cara. Jadi bila tak jumpa tuan-tuan, kita janji lepas habis nanti jumpa di Bukit Marwah, tempat sekian-sekian, gunting di sana sama-sama. Jumpa baru kita balik sama-sama ke hotel. Jangan balik dulu. Bila kita pergi ke Masjid Haram, tunggu Masjid Haram balik sama-sama. Jadi banyak itu perkara ya. Jadi tuan-tuan, bila selesai tawaf tadi, kemudian bila selesai tawaf, kita minum air zam-zam, kita solat sunat dan tawaf tadi, kita pakai balik begini, semayang. Allahu Akbar, semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat selesai, tahiyat akhir, kita doa. Kalau tak jumpa tu, ya Allah doa jumpa kalau aku semua. Ya, jadi insya-Allah Allah akan makbulkan. Lepas jumpa isteri kita pun pergi sa'i. Masa nak pergi sa'i, bagi lagi sunat patah balik semula buat begini. Buat macam tawaf tadi. Proses begini sebenarnya tuan-tuan, dia nak bagi satu tempoh jadual untuk kita untuk lebih kita berhati-hati pada ibadah tawaf, semayang sunat, minum air zam-zam dan sa'i. Proses menukar pakaian ini pun, membuka bau kanan dan kiri ini ada falsafah dia, supaya kita lebih tersusun, lebih jangan kelang kabut apa semua dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, yang masa yang ada ni tuan-tuan, yang masa tawaf, masa sa'i itu kita kena jagalah. Inilah pakaian dia. Sampai habis sa'i bergunting, ya. Habis sa'i bergunting, kemudian kita tutup balik macam biasa. Pakaian ihram dia begini dan kemudian baru kita balik ke hotel kita. Tukar pakaian macam biasa. Ya. Itulah cara ni. Jadi pakaian ihram ni, tuan-tuan yang tak ada tu belilah. Ya, banyak tempat dah ada dah sekarang ni untuk pakaian ihram ni ya. Jadi tuan-tuan, satu kita sambung berkenaan dengan niat kita dah selesai. Kemudian kita nak tengok wudu. Oleh kerana pakaian ihram tadi memang membuka sebahagian badan kita. Ya, kita dah buka pakaian badan kita, nanti kita terdedah untuk bersentuhan di antara kulit lelaki dan kulit wanita. Ada 1 juta, 2 juta orang di situ. Jadi memang akan terlanggar kalau begitu minat sebagainya. Jadi hukum asal dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum asal bersentuhan diri lelaki dan perempuan yang halal dikahwini ialah tanpa berlapik batal wudunya. Itu hukum asal. Ya. Walau bagaimanapun ada rukhsah. Allah Ta'ala tetapkan rukhsah ni ialah keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam keadaan darurat, dalam keadaan masyaqqah, dalam masalah kesukaran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam kes-kes yang tertentu hukumnya begini. Oleh itu, boleh beralih daripada pandangan Syafi'i yang nombor 1. Pandangan mazhab nombor 1-nya sentuh lelaki perempuan batal. Nombor 1 betul.
kita boleh beralih daripada pandangan nombor 1 ini kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i juga. Nombor 2. Nombor 1 pindah pada nombor 2, iaitu tidak batal wudu sentuhan lelaki dan perempuan tanpa syahwat. Maksudnya poin dia bila tak ada syahwat, tak ada zang, masa orang Kelantan kata, tak ada gegar badan, tak ada ketor badan, tak ada rasa syahwat pada badan, ya. Rasa kalau mengembang di badan tu, jadi maknanya itu batal wudu. Tentu lagi perempuan ada rasa kembang, rasa ada shock di power dia, jadi batal wudu. Di pandangan kedua ni. Jadi tuan-tuan, jika berlaku sentuhan lelaki dan perempuan pada pandangan nombor 2 dalam mazhab Imam Syafi'i tanpa syahwat sarannya, dalam keadaan masyaqqah, iaitu dalam masalah darurat seperti kesesakan di tempat tawaf. Jadi kes ini kita pindah kepada mazhab Imam Syafi'i nombor 2 tuan-tuan. Apa katanya? Pendapat ini mengatakan bahawa hanya di Mekah ni tuan-tuan ya. Di Malaysia nanti tuan-tuan jangan pula dari rumah nanti bercucuk-cucuk pelanggan isteri, tak ada orang lagi kata tak batal. Dah. Ini waktu bila? Bermula daripada keluar bangunan penginapan hotel di Mekah tu, seterusnya hingga ketika dalam Masjidil Haram. Tuan-tuan keluar di pintu hotel, ambil wudu di dalam hotel kita, dalam kamar, turun lift, keluar je pintu, mana sentuh dalam perjalanan nak ke Masjidil Haram tu ramai orang ni, itu sentuh lelaki perempuan tak batal dengan syarat tidak ada syahwat. Tak ada syahwat. Ini di Mekah sahaja. Dan nombor 2, ketika berada dalam kesukaran seperti menaiki pesawat masa nak naik batu. Para mugari itu pun dia pakai sentuh juga. Contohnya, jadi boleh kita anggap, boleh kita beramal dengan pandangan nombor 2. Ataupun dalam bas sepanjang tempoh mengerjakan haji dan umrah. Ini dalam pesawat ni pada orang yang pergi haji dan umrah sajalah nak pergi musafir ke sana. Jadi tuan-tuan, pendek katanya tuan-tuan, kita boleh berpegang pada pandangan sentuhan lelaki perempuan tidak membatalkan wudu ini, iaitu pada pandangan kedua mazhab Syafi'i nombor 2, bermula daripada keluar hotel sampai di Masjidil Haram kita buat tawaf, sa'i, sembahyang semua, dan balik semula ke hotel kita sampai ke pintu, keluar pintu, balik ke pintu tu balik. Maka tidak batal dengan sentuhan lelaki dan perempuan saja. Ya. Tetapi tengok ya. Wudu ini sah digunakan pakai untuk tawaf dan sebagai ibadah yang lain. Ya, selagi wudu tidak terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Contohnya seperti keluar angin daripada kubur dan dubur. Maknanya wudu ini boleh pakai sentuh lelaki perempuan, masih lagi boleh diteruskan yang tidak ada syahwat selagi tidak melakukan perkara membatalkan wudu yang lain. Contohnya keluar kentut. Jadi tuan-tuan boleh faham ya. Jadi kalau di sana, tapi ini hanya kita berpandukan kepada pandangan ini hanya sementara waktu. Sebab keadaan di Mekah itu memang terlalu ramai jumlah manusianya. Ya. Jadi perkara ini kita dedahkan supaya memudahkan petugas ke ataupun pekerja-pekerja untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ya. Okey. Setakat ni boleh tuan-tuan ya. Okey. Yang kedua seterusnya, nanti kalau nak tanya kita boleh bincang sekejap lagi ya. Perhatian juga kepada orang yang melaksanakan haji dan umrah ini, jemaah haji hendaklah berhati-hati dengan najis yang terdapat. Nombor 1, pada selipar yang dibawa semasa tawaf. Ini yang saya sebut pada awal dulu tuan-tuan. Tuan-tuan walau macam mana sekalipun berkenaan dengan selipar ini, masa tawaf, masa duduk dalam Masjidil Haram, tuan-tuan kena jaga. Jangan tiru apa yang orang lain buat. Tuan-tuan kena beramal dengan apa yang tuan-tuan perempuan pelajari. Jangan tiru. Orang buat macam-macam kan tuan-tuan. Ya. Jadi contohnya kalau sekiranya tengah tawaf ini, tuan-tuan jangan sekali-kali bawa selipar itu. Ditakuti terbatal. Kerana salah satu syarat sah tawaf ialah suci. Nombor 2 tadi, suci daripada najis pada tempat, pada badan, pada pakaian. Tiba-tiba kita tagung selipar tu yang ada najis di tapak kaki dia. Tuan-tuan tahu macam mana pun pusingan itu tidak dikira.
Bayangkan tuan-tuan, saya boleh tarik perhatian tuan-tuan. Tuan-tuan nak bawa selipar kasut buah dalam plastik, bawa dalam masjid, letak dekat tempat kita duduk ni. Sanggup tak sanggup? Tuan-tuan ambil selipar, masuk letak ni. Bawa selipar, duduk. Saya rasa tak pernah jumpa lagi dalam masjid ni. Masjid mana-mana pun kita tak buat. Tapi dalam Masjidil Haram, masjid nombor 1 dalam dunia, kita boleh buat. Pasal kita tiru orang lain. Kita tiru orang lain, apa orang lain buat, tapi kita tak buat apa yang kita tahu. Kan, kita terikut-ikut. Satu lagi contoh tuan-tuan, satu kes pernah terjadi. Saya pun pernah tengok kes itu terjadi ya. Jemaah haji datang kepada saya, Ustaz, saya tengok Kaabah hari ini keluarkan air. Celah-celah batu tu keluar air meleleh dan air tu sungguh wangi, Ustaz. Saya kata, betul ke ni? Air hujan kot, saya kata. Lepas tu saya selidik. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia ceritanya dia tengah semayang. Dia semayang belah tengah hari lah, semayang zuhur ataupun semayang asar. Dan kebetulan dia duduknya dalam saf pertama, saf kedua, ya. Saf yang ketiga, depan tu Kaabah. Depan Kaabah, saf pertama, 2, 3. Dia di nombor 3. Habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah-tengah semayang tu dia nampak air turun. Celah-celah batu. Kaabah ni dia ada batu-batu tersusun, nampak kan? Celah-celah tu keluar air. Dia tengah-tengah semayang ni kan, apa pasal air ni? Tapi orang semua tengok je lah. Apa keluar air. Kemudian dia semayang-semayang. Habis dia semayang, yang mana dia ni, saya ni Ustaz, saya ni baru lepas niat ihram di tanah air. Saya bawa balik. Lepas ni baru nak sambung tawaf dalam ihram ni. Allah, semayang tengok peluh. Dia kata peluh, Kaabah peluh-peluh. Dia kata air hujan tu, kan air peluh dia kan. Kemudian lepas habis semayang, bagi dia salam. Seluruh manusia yang di depan tu semua menerkam ke Kaabah, nak ambil air tu. Semua ambil kain, sapu, bawa balik, semua ambil. Jadi benda ni memang jadi. Yang mana yang dia ni, yang jumpa saya ni, Ustaz, saya ni, saya kata awak ni dalam ihram tak? Dalam ihram. Awak sapu air tu, cium ada wangi tak? Memang wangi sungguh, dia kata. Okey, saya kata, saya bukan nak cerita yang keajaiban tu. Saya kata dari segi hukumnya, tuan haji dalam ihram ambil wangi-wangian ada dam, saya kata. Saya dah nak cerita yang ajaib tu, boleh saya cerita je lah pada tuan-tuan ni. Tapi pasal itu tuan-tuan, dia terikut. Bila semua orang dari belakang tolak dia semua menekam dia, melekat pada Kaabah, ambil kain-kain ihram tu semua. Kain ihram ni, itu mana kain ihram tu ada kat atas. Saya kata jangan pakai. Cari pakai yang lain, basuh. Dia kata tak payah basuh lah Ustaz. Dia kata ni betul. Tak apalah, itu pulang saya kata. Tapi dari segi hukumnya, ialah orang yang dalam ihram tak boleh pakai wangi-wangian. Saya kata, pergi cari kain ihram lain, belilah mana-mana. Awak nak simpan tu tak apalah, awak simpan tu kenang-kenangan awak, tak pulang lah. Jadi awak pergi, kemudian ada dam di sekian. Itu peristiwa yang berlaku jadi tuan-tuan ya. Jadi saya nak ceritakan kepada tuan-tuan ialah bila kita duduk di depan Kaabah tu, apa saja orang buat, kita pun akan terpinga-pinga dan kita pun akan buat sama. Maksudnya. Jadi tuan-tuan, kita tengok orang bawa selipar, kita pun bawa selipar juga. Yang bawa selipar dengan tawaf tak berplastik pun ada. Kalau plastik ada maaf juga. Kita nak tawaf tengok selipar ada pacak kita. Kita pun dah terpaksa nak mengelak. Jadi selipar tu kita letakkan depan dia. Kita pergi tawaf. Selipar yang bawa semasa tawaf ni budaya yang banyak ramai berlaku lah. Jadi tuan-tuan, masa Masjidil Haram tu nombor 1 di masjid, jagalah adab sana. Kita jaga rumah Allah, nombor 1 Allah akan jaga kita. Macam kita jaga rumah Allah yang ada ni lah ya. Nombor 2, anak kecil berlamping, berlamping. Dia pakai pampers, lamping. Najis tu duduk dalam tu, berlegar dalam kapas dalam pampers tu, luar tu ada plastik. Sama macam selipar yang ada tahi burung apa semua, duduk dalam plastik, kita bawa uncang. Jadi dalam kes ni tuan-tuan sama juga. Kalau kita tawaf bawa kanak-kanak kecil yang berlamping, kita bawa selipar yang ada najis, tawaf kita tidak sah. Tak boleh sebab tidak mengikut syarat sah tadi. Nombor 3, pakaian yang bernajis. Ada kala pakaian kita datang menang tawaf, kita ada pakaian kita ada bernajis.
Contohnya tuan-tuan, tadi masa tawaf, pakaian tawaf ada dua. Pertama, pakaian ihram bagi orang yang haji dan umrah. Manakala tawaf yang lain pakai baju biasa kan. Tawaf sunat, tawaf tahlil bait, tawaf nazar, tawaf wadah, semua pakai biasa ni. Tiba-tiba masa nak pergi tu, saya kurang pun tinggal sini berdedek tu. Orang mamnya pula berak ada badan kita. Jadi sebelum nak pergi tawaf tu, kena basuh dulu lah. Kena basuh. Jangan pula kita terus saja sebab kita menanggung najis yang ada. Tuan-tuan, ada satu peristiwa yang semalam saya mau cerita jemaah haji tahun lepas. Dia nak keluar sembahyang Zuhur. Keluar dia tengok ada pakcik India ni pakai ihram nak terjatuh. Dia pun kiki dia gelap. Dia pun cakap, tengok orang tu, kelakar dia. Tak pergi sembahyang Zuhur. Dia keluar hotel nampak orang pakai ihram dua line. Kerana uzur apa semua, dia pun masa nak kelakar, dia pun gelap sama. Bila gelap ni tuan-tuan dalam perjalanan hari-hari pergi sembahyang Zuhur ni, tiap-tiap hari pergi tu burung tu elok je, tak ada berak pun apa kadang-kadang. Tapi hari tu segerombolan burung datang-datang penuh baju ni sebelah ni. Dia bercerita belah kiri. Habis. Lepas tu dia pun pergi cari masuk. Dia kata hairan sungguh lah. Hari-hari biasa kita keluar tu tak ada apa pun. Tak ada bom dan lepas kedatangan ni. Tapi hari tu Allah Ta'ala nak uji kita macam-macam cara. Dan ada benda yang kadang-kadang Tuhan sayang kita nak bagi cash ni, supaya kita sedar yang kita tu silap. Dan Tuhan Allah Ta'ala sayang kita ni umat dengan tuan-tuan. Allah Ta'ala tak tangguhkan hukuman tu di mahsyar nanti. Tuan-tuan bagi cash ni mana Tuhan sayang tak? Jadi sebab tu kalau kita sakit, kita terlanggar sikit ke, kena duri ke, kena kaca ke, tayar kereta kita pecah ke, kita kena bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala bayar sekarang. Tunggu. Kalau lambat lagi nanti masalah. Kemudian tuan-tuan nombor 4, tahi burung. Tahi burung ni. Tahi burung ni tuan-tuan kena jagalah. Jatuh semasa tawaf, kita kena cuci dahulu. Sebab tawaf adalah perkara yang perlu suci daripada najis. Aurat bagi lelaki semasa tawaf. Hari ni kita cerita tawaf je tuan-tuan. Ya. Biar tuan-tuan mimpi malam pasal tawaf je. Aurat bagi lelaki adalah antara pusat hingga lutut. Ya, antara pusat lutut yang biasa masyhur. Nombor 2, jemaah haji lelaki adalah juga menutup anggota badan lain atas dasar adab. Pakaian atas ni tutuplah bahu kanan kiri tadi macam tadi ya. Kemudian ittiba. Ittiba ni ialah yang buka bahu kanan tadi. Ittiba menampakkan bahu kanan dalam ketika tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja. Ittiba yang buka bahu kanan tadi adalah memulakan tawaf sahaja. Hukumnya sudah ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak buka, tegak juga, tak apa. Tak kisah. Tawaf tu sah. Sunatnya begini, ya. Ittiba ni. Jangan berittiba terlalu awal sehingga seperti di stesen pengepas, lapangan terbang, bangunan penginapan dibuka dan di Madinah. Masa dalam mula tawaf tu baru kita buka bahu kanan tadi. Cara dia bagi orang lelaki. Orang perempuan dengar dululah. Okey, aurat bagi wanita pula. Aurat wanita, had aurat wanita masyhurnya seluruh tubuh badan illa wajhah, kecuali muka dan pergelangan tangan atas dan bawah. Pergelangan tangan atas dan bawah, batin dan zahir tangan kita. Jadi itu kawasan aurat bagi lelaki. Yang boleh dedah hanya 2 anggota saja. Yang lain semua kena tutup aurat. Jadi sebab itu stokir tuan-tuan, puan-puan kena pastikan pakai sepanjang masa. Tuhan akan tanya benda ni. Ya, dari segi aurat kita ni kena tanya. Yang nombor 2, berhati-hati dalam perkara ini. Pertamanya bawah dagu. Ya, yang kita masuk dalam kawasan aurat ya, di bawah dagu. Jadi kalau lepas ni tarik ke atas sedikit. Kemudian pergelangan tangan. Kalau boleh tangan tu biar ada butang. Jangan dia boleh turun macam saya ni lah. Nampak satu selengan, satu hasta kita ni. Ini pun dosa juga ya. Jadi pergelangan tangan tu kena pakai yang ada grip, ada butang. Anak rambut di muka ni. Masa kita pakai tudung tu, kita ada serkup tu. Kadang-kadang ada rambut yang terkeluar, kebanyakan ada yang keluar, kena bagi tahu kawan-kawan, masukkan balik. Itu anggota aurat yang kena jaga. Masa tawaf ni kena jaga ni, semua ni. Masa tawaf kalau ada rambut terkeluar, saya katanya hajar
hajah punya rambut ni sedar masa tawaf ke ataupun selepas tawaf. Kalau sebelum tawaf, masa tawaf tu ada rambut keluar, buat balik semula. Begitu maksudnya. Sebab tutup aurat ni salah satu syarat sah untuk tawaf. Ada satu kes tuan-tuan, dia pakai stoking. Stoking yang sekarang ni ada stoking yang ada mulut ke depan. Dia pakai aurat. Masa dia nak tutup balik depan dia semayang, dia tutupnya terbuka dia punya kulit dia. Dia kata masa tawaf baru dia nampak. Dia kata tawaf itu kena buat semula balik. Kerana tawaf dalam keadaan menutupi aurat adalah syarat sah. Kalau tak buat, tak sah. Begitu maksudnya. Ya, sebab tu tawaf ni penting sangat ni tuan-tuan. Nombor 4, ya, stoking tebal. Pastikan tebal, jangan nipis, yang boleh menghilangkan warna kulit. Ni bagi wanita. Anak rambut di kawasan telinga. Ya, ini anak rambut yang berjuntai ini, kalau boleh tuan-tuan kena potonglah. Ya, kalau tidak kena basuh setiap kali kita berwuduk, kena jaga. Jangan bagi masa pakai tudung masa tawaf tadi terkeluar begitu juga ya. Kemudian yang ketiga, ya, aurat tidak semasa tawaf seperti hukum biasa. Berkenaan dengan aurat wanita ni tuan-tuan, puan-puan, kita sekarang ni berdepan dengan satu zaman yang memang manusia tak jaga aurat, wanita khususnya. Jadi kita sama-sama bertanggungjawab untuk tegurlah, ya. Tuhan akan tanya kita tengok orang tu tak pakai tutup aurat, apa kita buat di depan Tuhan, nanti kita akan ditanya. Jadi kita cakap juga pada mereka, cubalah berdakwah dengan cara apa sekalipun supaya hukuman Allah Ta'ala ini, hukum Allah Ta'ala ini kita dapat laksanakan, ya. Kemudian tuan-tuan kita tengok, ini adalah gambaran untuk tawaf, ya. Sekali lagi habis dah ni, tajuknya pun dah habis dah ni. Tuan-tuan, cara kita nak bertawaf, kita nak baca dalam tawaf, mula daripada Hajarul Aswad. Kita mula sini. Dulu ada garisan ni, dulu bawah. Tapi dah dipadam, kemudian digantikan dengan di hujung bangunan masjid tu ada satu lampu hijau. Nanti kan saya akan tunjukkan lampu hijau. Jadi di sini pusingan tuan-tuan, jangan pegang Kaabah. Ya. Yang saya kata tadi perlu keluar dari sebelah batu ni sebenarnya. Nampak dia punya air. Ya. Kemudian pusingan, satu pusingan daun 8 jam. Sampai di sini dianggap satu pusingan penuh. Kemudian tak payah hantar balik pusingan ini, teruskan saja. Ya. Bukanlah pula macam kita buat pusingan satu pusingan penuh, itu patah balik belakang, pusing balik mudah, sambung saja. Teruskan saja perjalanan itu supaya kita tidak mengganggu jemaah yang lain untuk nak tawaf. Pusingan pertama, kedua, ketiga sehinggalah ketujuh. Dan tak semestinya tuan-tuan kita nak ikut yang macam ni. Makin lama makin jauh dah. Kalau tuan-tuan pada pusingan yang sama saja pun orang tak ramai, kekal pada posisi yang sama. Jadi yang pentingnya 7 pusingan itu mula daripada Hajar Aswad dan diakhiri dengan Hajar Aswad juga tempatnya. Ya. Jadi tuan-tuan, kita punya sempadan tuan-tuan, Hajar Aswad itu dia betul-betul menghadap ke Bukit Safa. Betul-betul dia punya penjuru yang Hajar Aswad ini. Yang tempat kita nak bilang ni tepat betul kepada Bukit Safa. Inna Safa wal Marwah, ya, tempat. Jadi bila sampai di sini tuan-tuan, bila sampai di sini, katakan saya betul-betul duduk di Hajar Aswad ni, saya bahu ni kena jaga bearing kita. Maknanya tegaklah badan kita ni, badan menghadap ke arah Kaabah. Kita lambaikan tangan begitu, kena terpucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing satu pusing sampai di sini, buku Yamani sampai di sini, kita buat sama juga itu, kita lambai saja benda Yamani tengok dan kita terus berjalan. Tak payah kita nak pucuk. Itu sunahnya begitu. Jadi bila sampai keadaan di depan Kaabah ni tuan-tuan, nombor satunya jangan kita panik. Jangan kita panik, kita ikut apa yang kita belajar. Jangan tiru orang lain buat. Kita buat apa yang kita belajar. Okey, ini yang penuh, ya, jumlah ramai. Tuan-tuan, ini adalah lampu hijau yang sempadan tempat Hajarul Aswad. Ya, belah sana. Ya. Yang ini pintu Babu Safa dan di atasnya ada lampu berwarna hijau di sekitar itu, ya. Jadi ini dalam lagi mungkin ada sedikit perubahan yang berlaku, tapi pada setakat ini beginilah keadaannya, ada lampu hijau.
jauh ya. Kemudian Hajar Aswad, batu hitam ya. Ini gambaran ni tuan-tuan boleh tengoklah. Ini Kaabah ya. Kita pandangan ini daripada sudut Hajar Aswad, tempat kita nak mula untuk pusingan tawaf. Ini dah Hajar Aswad, kalau boleh jamah boleh cium ya, tuan-tuan pergilah. Di sini ada Pak Gad jaga ni. Dia bagi masa sesaat seorang aja. Masuk je kepala, keluar. Ya. Saya alhamdulillah sempat 2 kali saja semua hidup saya. Minta-minta ada lagi lah peluang yang lain. Tahun 98, 99, saya 98 sekali waktu duha, dan baru-baru ni tahun lepas sempat sekali waktu asar. Sempat sekali mencium ya. Jadi tuan-tuan boleh, dalam batu Hajar Aswad ni ada 8 ketul sebesar. Hajar Aswad ni sebenarnya telah dicuri dan dipecahkan. Hajar Aswad ni sebenarnya batu, kepingan batunya telah disimenkan sebesar buah tamar. Ada 8 biji. Sebab Hajar Aswad ni bila adalah dicerobohi, dijajah Mekah satu ketika 200 tahun dicuri, Hajar Aswad ni disimpan di tempat lain. Kemudian bila lepas 200 jumpa balik, dah dipecahkan, dibetulkan balik. Di celah-celah tu dia ada 8 betul. Ya. Yang berbonjol-bonjol tu tuan-tuan, yang berbonjol-bonjol tu, itulah dia Hajar Aswad. Bukan semua tu. Dia dah dipecahkan ya. Jadi itu memang orang daripada sejarah Mekah ni, memang Kaabah ni, Hajar Aswad ni sentiasa dicemburui ya. Okey, seterusnya garisan soft dan sembahyang tuan-tuan. Kalau siapa nak tawaf di tingkat atas, ni tingkat atas masjid, ada lampu hijau juga ni tuan-tuan. Dia tulis situ, ialah bidayatut tawaf wa muntahahu, starting tawaf dan akhirnya tawaf. Jadi nak start ni ikut dia punya line. Bagi orang yang tawaf di tingkat atas, saya nak ingatkan, bagi siapa yang tawaf di tingkat atas, pastikan dia punya tawaf tu kena ikut line dia. Kena ikut line dia. Jangan kita ikut bangunan masjid. Bangunan masjid semuanya 4 segi tuan. Jadi kalau tuan pergi 4 segi tu, kita dah lalu kita punya bahu. Lepas tu pergi pula sana pula jalan Kaabah depan ni, dia jalan begini. Jadi masa dalam kita sembahyang di tingkat atas, kita nak tawaf di tingkat atas, kena ikut line ni. Line soft ni kita kena ikut. Dan pada garisan ini ada 2 garisan biru. Tuan-tuan jalan pun kena ikut garisan biru. Dan saya sendiri tak pernah lagi tawaf di tingkat atas. Jadi kalau siapa yang ada penguzuran sebagainya, nak sewa skuter, atau tu dia sewa skuter, tuan-tuan boleh naik skuter, bayar RM50, naik skuter, laki bini naik. Tapi jaga boleh naik skuter RM50. Ada skuter kan ni RM50. Jadi boleh juga naik. Macam-macam kemudahan tuan boleh dapat ya. Tapi saya tak pernah lagi lah. Nanti insyaAllah pergi dengan isteri saya kalau kedua nanti, bolehlah test ya. Okey, kemudian seterusnya perkara yang membatalkan tawaf, ini akhirnya tuan ya, iaitu pertamanya terbuka aurat dengan sengaja. Ni kena jaga betul-betul. Stokin kalau kaki bagi orang lelaki terselak, dia punya ternampak auratnya, cepat-cepat tutup ya. Yang kedua, menyentuh Kaabah, menyentuh kelambunya, termasuk Syazarwan yang segi 3 ya, di bawah tu, kaki 5. Syazarwan ni kalau saya dah tunjuk tuan-tuan, ada ke sini ya. Syazarwan. Tak nampak ya? Syazarwan, di sini tak ada gambarnya. Syazarwan ni dia punya di bawah tapak Masjidil Haram nanti apa? Kaabah tu dia ada besar sedikit ya, dia berbonggol. Yang ketiga, terpesong niat seperti sibuk mencari kawan. Ni saya kata tadi, masa tawaf jangan duk sibuk kita cari kawan ke, sehingga terlupa yang dia tu sedang tawaf. Kalau dia nak jumpa kawan juga, kena patah balik tempat yang dia tawaf tu. Pergilah dulu jumpa sembang-sembang apa semua, patah balik, mula semula balik. Bermana? Kalau dia nak pergi minum pun begitu juga, dengan tanda dulu pergi minum, sambung selepas itu. Ya, elakkan daripada pergi nak mencari air tu untuk niat mencari air, bukannya untuk melaksanakan tawaf. Ya. Yang keempat, menyentuh dan memasuki Hijr Ismail. Dia masuk tengah tawaf tu, dia pergi masuk Hijr Ismail atau Hatim yang lingkungan U tadi, tak boleh. Yang kelima, tidak yakin 7 pusingan tanpa menambah 1 pusingan untuk meyakinkannya. Sila tambah 1 pusingan
jika ragu-ragu sama ada telah cukup 7 ataupun tidak. Yang keenam, belum cukup 7 pusingan, kemudian terus sa'i dan bergunting kerana dibimbangi ditinggalkan kawan isteri suami. Ini banyak jadi ni. Dia duduk pergi berpasangan, tiba-tiba masa tawaf dia ada melakukan perkara yang batalkan, dia pun ikut sama. Bila dia sedar, dah 5-6 hari dah di Mekah baru dia sedar. Dia duduk di rumah tu, sana jatuh, sini jatuh, terpelanting, dia pun mula menung, apa benda aku ni. Mulalah dia kena keluar balik tu. Lepas 5-6 hari pun jadi. Tuan-tuan, jadi sebab tu selesaikan satu persatu, jangan kita abaikan perkara ni. Jadi perkara makruh semasa tawaf, makan minum semasa tawaf elakkan. Ya boleh tetapi dimakruhkanlah. Bercakap-cakap yang kurang percakapan semasa tawaf, membaca doa dengan nyaring, baca doa dengan kuat. Ini ramai orang buat ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun makruh lah, ganggu orang lain. Kita bacalah sendiri. Jangan tiru orang lain buat apa yang kita dah tahu. Kita belajar. Bercakap menggunakan telefon bimbing, sembang. Jalan-jalan ni, ya. Saya baru ni tawaf wada. Masa tu bunyi telefon. Saya pun off. Tak lama bunyi lagi. Saya pun angkat, saya tengah tawaf wada. Tutup balik. Itu saya tutup balik lah. Jadi tengah itu pula datangnya. Itulah ceritanya dugaan ni, ya. Kemudian nombor 5, melakukan ramal dalam semua pusingan. Masa tawaf tuan-tuan boleh tak tuan-tuan nak cakap nak sembang bahasa Melayu? Memang boleh, tak ada apa. Jangan pula diam, dia tak boleh cakap apa. Kalau semayang kita tak boleh cakap bahasa Melayu kan. Tawaf kita boleh bercakap, boleh, tetapi hukumnya makruh. Ya, nak cakap lewat telefon boleh, tapi makruh hukumnya. Dia tak sama macam hukum semayang ni. Ya. Kemudian nombor 5, melakukan ramal berlari-lari anak jogging dalam semua pusingan. 7 dia berlari. Ya, makruh hukumnya. Nombor 6, menahan kentut. Buang air kecil. Menahan buang air besar, bukan buang air besar yang kecil itu. Ditahannya semua tu. Jadi makruhlah hukumnya. Jadi tuan-tuan, kaedah sambung jika batal wudu, jika batal tawaf, boleh disambung pusingan yang terbatal saja di tempat pusingan tawaf yang terbatal. Contohnya pusingan ketiga tadi dia terkentut. Jadi dia hanya sambung saja pada tempat tapak kaki yang pusingan ketiga tadi, tuan-tuan. Katakan begini, saya bagi contoh. Yang nombor 1 tu dia pusing 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan, 3,5. 3,5. Baru terkentut. Terkentut apa ni? Dia pun pergi ambil semayang. Cara yang pertama dia boleh sambung tawaf itu ialah 3,5 ni patah balik selangkah, sambung. Maknanya sambung berapa lagi? 3,5 lagi lah. 3,5 dah buat, 3,5 lagi belum buat, 3 pusingan setengah lagi belum buat. Boleh kan? Itu cara pertama. Cara yang paling afdal, dibuat semula pusingan yang terbatal saja dan dimulakan dengan rukun Hajar Aswad. Cara kedua ni paling baik, iaitu katakan dia dah pusing 3 pusingan setengah, 3 pusingan dan setengah terkentut. Dia pergi habis semayang, dia yang setengah pada 3,5 tadi tu, setengah tu dia hapuskan, kemudian dimulakan pada pusingan yang ketiga tu tambah 4 pusingan daripada Hajarul Aswad. Afdalnya begitu. Jadi nak buat cara pertama pun boleh, cara kedua pun boleh. Nak mana nak pahala banyak, pilihlah yang mana, yang kedua tadi, ya. Kemudian tawaf dan sa'i dengan cara menyorong kerusi roda. Ya. Ini ramai orang tanya ni. Seorang jemaah ada, biasanya kalau pengiring ibu kita orang tua, kita sorong dia masa tawaf. Boleh tak? Okey, jawapannya jemaah yang disorong, bapa kita atau mak kita yang duduk di kursi sorong, dan yang menyorong kita yang menyorong di atas, kita sorong, dikira mendapat pusingan tawaf dan sa'i secara bersama, iaitu 2 dalam 1. Yang tolong sorong ni bukan sorong ni kan, tolong sorong ni dia pun niat tawaf untuk diri dia selesai. Yang ibunya duduk dalam wheelchair tadi pun dapat juga sekiranya dia niat tawaf untuk diri dia. Jadi dua-dua dapat niat tawaf. Tak payah nak asingkan lah. Ya, tak payah nak kita sorong untuk ibu dulu, lepas tu kita pergi kita pula.
Tak payah kita buat 2 tu in 1. Ya. Ya, okey. Terima kasih. Kedudukan mula. Kedudukan masa kita nak sorong tu, kedua-duanya. Yang ni. Jangan. Ya. Okey, tak apa, saya tidur ya. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, ni tadi ya. Macam ni garisan tadi ni kan. Ini sebenarnya tak ada garisan ni, tak ada. Ya. Cuma kita letakkan ini sebagai panduan saja ya. Jadi katakan kita sedang mendorong ibu kita di depan, dua dan kedua, kedua-duanya mesti berada di belakang daripada Hajarul Aswad ni, mesti kedua-duanya. Kita ni buat tawaf sunat contohnya. Tawaf sunat wajib dua doa niat. Dua-dua kena niat. Kalau dua-dua buat umrah, mak tak payah niat pun tak apa. Dia lalu je. Dia lalu sini, yang anaknya pun tak payah niat, sunat berniat, yang ibunya pun sunat berniat. Bagi tawaf umrah, dia tawaf umrah, dia dah package tadi kan. Jadi dah masuk sini, pastikan sebelum daripada lampu hijau. Tuan-tuan, saya nak beritahu satu rahsia, satu maklumat lah. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita buat satu garisan lurus daripada rukun Yamani ke Hajarul Aswad, satu garisan lurus, kemudian daripada rukun sana tarik ke sini. Sebenarnya niat tawaf itu bermula daripada sebesar-besar kawasan ini. Ya. Mana-mana kita duduk di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Selagi mana kalau garisan lurus ini kita berada dalam kawasan tersebut. Jadi garisan itu sebenarnya garis panduan saja. Lampu hijau tu confirm dah kita duduk dalam kawasan, perlu kita niat di situ. Jadi tuan-tuan, saya beritahu kepada tuan-tuan, pastikan di belakang sedikit daripada lampu hijau ni, kita niat di situ, kita tolak ibu kita, ya, kita niatkan ibu, kalau niatlah tawaf dan sebagainya di belakang kawasan itu, boleh ya? Bahunya, ya, sama-sama. Ibu kena jaga ibu dirinya, anak kena jaga si anaknya, kedudukan. Dua-dua kena jaga secara individu, dua-dua. Sama juga kalau orang yang tawaf di tingkat atas, dia pakai skuter tadi kan, dua orang naik. Boleh tak dua-dua? Satu kereta ni, dua-dua dia cokoh atas tu. Duduk macam orang sampai kahwin ni kan, kapan dia selesai duduk. Duduk. Yang abang ni di depan niatnya tawaf dia, yang isterinya niat untuk dirinya juga. Lain-lain. Yang dia kena jaga syarat-syarat tawaf untuk diri dia, yang abang ni kena jaga syarat-syarat tawaf untuk dirinya. 8 kena jaga. Maknanya masing-masing individu lah. Jadi itu maksud dia ya. Kalau nanti akan datang tuan-tuan, kalau tuan-tuan kaya ke nak tawaf pakai helikopter, contoh kan, helikopter boleh tuan-tuan, bawa keluar tawaf, tapi jaga bahunya, kiri, semua tadi. Sebab apa? Sebab apa saya kata dengan helikopter? Sebab tuan-tuan, sunat tawaf yang awal tadi, sunatnya berjalan kaki. Sunatnya berjalan kaki. Itu dia, poin dia. Wallahualam, saya rasa cukup apa ya tuan-tuan. Itu pun dah sedang lebih tu pada kemudian ni. Itu juga jadi alasan itu. Okay. Hukum ini berbeza dengan tawaf sains secara mendukung, menggendong, hanya dikira seorang saja. Kalau orang gendong belakang, bawa tawaf, itu jadi satu. Kalau tolak, itu jadi dua. Tawaf pakai kenderaan, Rasulullah naik unta tawaf ya. Rasulullah tawaf naik unta. Wallahualam, saya rasa itu sajalah tuan-tuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ada soalan ke? Kalau ada, kalau tak ada, kita baca doa ni, nak habiskan. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'adanna wa ma anzalna min qadim
an la ilaha illa anta rabbana zidna wasi'na rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi barik wa azizan fi